Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Kita bersama dengan Nas Talk Show hari ini dan saya Nas dan ditemani oleh BDM Asha. Ya, hai semua. Apa khabar? Apa khabar Asha? Alhamdulillah sihat setakat hari Asha, ni. setakat hari ni Asha serba merah hari ni. Okey. Asha okey Asha? Asha nampaknya gembira. Kenapa tu Asha? Rasanya esok ada benda yang menarik. Ya, betul. Sebab tu Asha sangat gembira hari ni. Really excited. Really excited. Feeling excited, Cik. Oh, okey. Apa tu Asha? Okey, untuk pengantar semualah. Kalau anda pernah ataupun anda ni ialah follower setia Zero Market Malaysia, page ataupun BDM yang lain, anda mesti akan tahu esok adalah antara hari yang penting untuk staff Zero Market. Sebab apa? Kami akan terbang ke Sabah dahulu untuk apa? Borneo Road Tour 2020. Okay, jadi dia preparation hari ni kita nak finalize. Okay, so by tomorrow insyaAllah kita petang kita dah ada dah dekat Tawau. First destinasi kita adalah di Tawau. Ya, Tawau. So esok kita akan terbang daripada KL ke Tawau. So boleh cerita sikit tak berapa hari dekat Sabah ni? Alright. So untuk pengetahuan semualah yang dekat luar sana. Jadi sebenarnya kita jalankan program ni sebenarnya lebih kurang seminggu lebih. Okay. Cuma kita bagikan by city ataupun negeri dululah. Okay, kalau esok di Tawau 4 bulan Mac, kita akan berada sana di satu hari, satu malam maksudnya. Okay, jadi 5 hari bulan kami akan berada di Sandakan. Okay, Sandakan. Lepas tu settle Sandakan, kita akan naik flight lagi. Okay, terbang ke Kota Kinabalu, ibu negeri Sabah di negeri bawah Bayung. Okay, so kita kat Kota Kinabalu ni kita akan spend lama sikit. Sebab kita tahu Kota Kinabalu ni banyak tempat menarik yang kita boleh kunjungi. Okey, macam nak pergi jalan macam nak pergi jalan. So dia bekerja sambil berjalan. Dia kerja dulu baru jalan. Asha pernah ke Sabah ke? Saya pernah ke Sabah. Pernah ke Sabah? Sebab dulu study kat UiTM Sarawak. Oh, okey. So seberhampiran saja. Okey, so sebelum kita macam awal sangat macam cepat sangat kita start kan? So kita tengok dulu siapa dengan kita hari ini. Alright. Okey, lupa pula kan kita nak tengok siapa dengan kita hari ini. Sebelum kita start. Kejap. Okey, so kita say hi kepada yang menonton hari ini. Boleh tengok tak dekat you punya ni? Belum boleh tengok lagi. Belum boleh tengok. So boleh say hi tak untuk kita say hi balik? Okey. Nampaknya ramai yang tengok tapi tak boleh nak tengok siapa yang menonton dengan kita. Okey. Thank you so much untuk semua yang menonton. Okay, hari ini kita akan discuss mengenai suka bagi alasan adalah nice 99% punca kepada kegagalan. So kat sini saya boleh tengok Yuri Rich Forex. Amboi. So siapa lagi dengan kita hari ini? So you boleh tengok tak? Tak boleh tengok. Macam mana nak tengok ni? Cuba you tekan. Okey. So siapa lagi yang menonton dengan kita hari ini? Sorry. Okey. Alright. Okey. Saya nak tengok siapa dengan kita hari ini. Tak dapat tengok. Tak apa. Okey, so tadi Asha dah cerita mengenai apa yang akan berlaku besok. Okey, Zero Market akan terbang ke Borneo dan kita akan start dengan Tawau, kemudian ke Sandakan dan kemudian ke Kota Kinabalu. Okey, so pastikan untuk orang-orang Tawau, Sandakan dan Kota Kinabalu untuk berjumpa dengan kita. Okey, untuk okey, sebenarnya kalau jumpa dengan kita apa yang diorang dapat sebenarnya? Cuba cerita sikit. Mungkin ada final seat yang boleh diorang join kita last minute ni. Ya. Kalau nak diikutkan dekat posting kita dah promote sebelum ni, kita tak ada letak cut off untuk pendaftaran. Tapi dah full seat dah penuh. Sebenarnya full seat dah penuh. Tapi andai kata anda ni tengah tengok live dan anda rasa macam berminat untuk join last minute atau kita panggil walk in lah, tak ada masalah. Register ataupun datang saja di tempat-tempat yang anda yang berhampiran dengan anda. Sebab apa? Kami akan bawa ekstra hadiah. Jangan risau. Kita ada bagi hadiah. Okey, so ceritalah sikit. Okey, sebenarnya apa yang you all akan dapat kalau datang je event kita. Okey, first you all akan dengar kita sendiri present sebagai representative broker. Yang pertama. Yang kedua,
you all akan dapat free merchandise daripada kita. Betul. Dan yang ketiga, you all akan try dengan platform kita. Kita akan bagi NDB 30 kepada you all. Okay, betul. so datang beramai-ramai, ajak kawan-kawan. Sempat lagi untuk register sebelum kita terbang besok. Betul. Okay. Sebelum kita start hari ini, okay, thank you so much for watching yang tengah menonton hari ini. Basically hari ini kita nak menceritakan mengenai 99% kajian membuktikan bahawa 99% kegagalan berpunca daripada suka memberi alasan. Betul. So janganlah kita bagi alasan banyak. Kalau dekat-dekat tu datanglah ke kita punya road tour nanti. Alright. Okay, sebelum kita start, kita akan rehat dulu sebentar dan kita akan kembali lagi lepas ni. Apa yang tak dapat tengok? Kenapa yang tak dapat tengok kat sini? Sama. Macam nak tahu nak tengok macam mana? Nak tengok Orang tu salam. Zero terbaik. Goal by. Tu ada dah. Tu dia tak komen ke? Tak, selalu dia akan tengok siapa yang menonton. Okey, dah Dira. Okey, bertemu kembali. Okey, so hari ini kita nak menceritakan mengenai kenapa punca kegagalan ni berlaku. Ataupun Asha, I been in industry tak lama, dalam 1 tahun. Okay, so before this pun I been in the live media industry. Okay, so apa yang I boleh konkludkan dalam masa 1 tahun, apa yang I tengok ni, people come and go. Okay, so people come and go, ada datang, ada pergi. So it's normal. Okey, sama lah macam kita, lumrah kehidupan. Okey, ada baby yang baru lahir, ada yang hidup, ada yang mati. So it's a lumrah kehidupan. Okey, so dia ada quote mengatakan kat sini, apabila kita takut gagal, bererti kita telah membatasi kemampuan kita. Dalam masa mudahnya maksudnya kita hadkan kita punya potensi diri untuk berjaya. Okey. Dalam masa mudah lah. Masa mudah, betul. Dan kajian membuktikan bahawa 99 adalah daripada kita suka bagi alasan. Dan I been seeing this banyak, ramai. Maknanya orang suka macam kita bagi A, dia orang kata tak nak A, nak B. Kita bagi B, dia orang nak C. So macam mana kita sendiri nak utilize benda tu, sedangkan kalau kita selalu memberi banyak alasan. Kita yang bagi alasan lah. Yes. Dan orang cakap gagal itu indah. Sebab apa? Sebab for example lah, kalau you nak A, kita bagi A. And then kalau you fail untuk buat benda tu, kalau you dah buat tapi you rasa macam belum lagi sukses. So maknanya you belum lagi sukses, bukannya you gagal. Belum berjaya lagi. Tapi gagal. Ramai orang ingat macam bila dah buat, gagal sekali, ini dah tak boleh lah. Dah maksudnya dia dah tak nampak lagi ada way lagi selain daripada apa yang dia dah cuba. Betul. So dan satu lagi yang I perasan, I ada buat research sikit mengatakan satu sebab apa orang yang suka bagi alasan ni, dia tak ada matlamat, dia tak ada fokus dalam kehidupan dia. Dia tak ada impian dia apa dia nak, dan membuatkan benda-benda macam tu macam dia punya decision dia tu tak firm. Bila tak firm, dia tu akan jadi fragile. Fragile tu dalam bahasa Melayunya apa? Rapuh. Ada translator. Ada translator. So benda-benda macam ginilah yang menyebabkan kita rasa macam sudah, itulah yang membuatkan dia at the end alasan. Betul. Sebab kita dah buat tak boleh alasan. So keep giving excuse ni bukannya perkara yang sihat. Dia excuse ni sebenarnya, kalau excuse yang dia ada 2 jenis lah. Saya boleh kategorikan. Satu excuse yang positif dan juga negatif. Kalau ada juga positif dan negatif. Contohnya kalau excuse yang negatif kita selalu dengar. Okey, contohnya kenapa tak siap ni? Kenapa saya bagi kerja semalam tak siap hari ni? So alasan negatifnya dia akan cakap saya tak sihat. Okey, saya tak pandai. Saya tak mahir, saya tak beberapa punya pengalaman dan lain-lain lah. Itu yang negatif punya alasan. Jadi apa sebenarnya alasan yang positif ni? Nas rasa apa contoh alasan yang positif? Rasa-rasa dululah sebelum Asha terang sikit. Maknanya kalau selalu kita akan cakap kita tak pandai nak buat benda tu. So kita nak convertkan benda tu untuk alasan yang lebih nampak bijak. Ya, nampak bijak sikit. Okey. Apa ya Asha? Contohnya lah kan.
bos tanya, kenapa tak siap? Alasan yang baik sikit lah. Baik sikit. Yang kita pandang positif sikit. Saya bukannya tak nak buat. Saya dah buat, cuma dia tersangkut. Macam tu alasan yang positif sikit. Betul tak? Dia tak cakap dia tak buat langsung tau. Dia tak terus direct cakap saya tak pandai. Saya dah cuba buat tapi tersangkut dekat bahagian ni. Mungkin lepas tu mungkin bos akan tanya, kalau macam tu awak boleh sepatutnya dah boleh refer kepada orang yang ada pengalaman. Contoh. Itu dia punya cara-cara dia. Jangan terus orang kata saya tak pandai. Dah tak pandai tu masa tak nak buat langsung lah. Tapi dia kata saya dah cuba buat tapi dia tersangkut dekat sini. So dia buntu dekat situ lah. Tu contoh. Contoh. Dari pembacaan saya lah. Rasanya ada yang bos yang menonton ke hari ini mungkin Asya ada bagi alasan macam gitu ke? So alasan ni sebenarnya kita nak cerita secara general dulu sebelum kita masuk bahagian yang lebih spesifik. Saya rasa saya nak share dululah sebab saya ni suka tengok anime, cerita kartun. Tapi kartun ni anime pasal food war. Food war ni cerita masak-masak tau. Dalam bahasa Jepun ni saya tak ingat lah Shogoken apa benda tu. Tapi saya ingat food war. Dia macam ni. Dia ayah dia dengan anak lelaki dia buka satu stall kedai makan biasa. Tapi ayah dia ni dulu sekolah memasak yang paling hebat dekat Jepun. Tapi dia atas sebab-sebab tertentu dia tak jadi top chef lah dekat Jepun. Dia jadi normal chef, maksudnya dekat kawasan luar bandar. Tapi apa yang menariknya pasal anak beranak ni, ayah dia ni masak memang the best dekat area tu. Anak dia pun sama. Dan mereka ni selalu ada battle cooking battle. Maksudnya ada pertandingan masak-masak antara ayah dengan anak lah. Sebab apa? Dia orang ni kata, buat kat rumah lah ni? Dekat restoran ni, kat rumah tak ada masalah. Dia ada restoran lah? Dia ada restoran lah, restoran kecil lah orang panggil kan. So dia kata restoran kat Jepun semua kecil-kecil. Ya betul. Tak ada besar kan. So dia orang suka minimiskan tempat kita tapi tak apa. So ayah ni kata saya tak ingat apa nama dia punya hero. Cuma dia kata hari ni kita masak new menu, new recipe. So kita minta orang lain judge dan tengok siapa menang. So secara logiknya ayah dia lah yang selalu menang 499 battle tu, mestilah sebab ayah dia ada experience kan. So anak dia ni walaupun dah kalah 499 kali, tak pernah give up. So maksudnya dia tu umur dia 15-12 macam tu lah, lebih kurang anggaran dia. Tapi dia tak pernah give up. So sebab apa dia kata passion dia ialah memasak. Kenapa dia perlu give up walaupun dah kalah banyak kali ataupun masak tak sedap. Tu saya rasa pengajaran untuk diri saya lah, menonton anime. So itu dia punya moral value. Maksudnya even though dah tewas 459 kali dekat ayah dia masak tu, tapi dia keep trying sebab dia rasa kalau dia gagal maksudnya dia perlu belajar lagi macam mana nak masak dan dapat kalahkan ayah dia. So tadi ada perkataan yang Nas perasan daripada Asya adalah passion. Passion, ya. So adakah passion ni akan leads kepada 100% punya sukses? Selalunya kita tengok orang yang berjaya ni, contohnya lah saya bagi contoh yang saya ingat lah. Thomas Edison ni dia yang cipta mentol. So dia suka invent benda lah, benda baru. Di passion dia innovator lah, kita panggil dia innovator. Dan disebabkan dia punya passion tu, walaupun dia dah gagal banyak kali, 99 kali, yang ke-100 tu dia berjaya. So macam Nas tanya tadi, adakah passion tu akan lead kepada successful? Yes, I very agree with the statement. Saya setuju dengan dia punya statement. So tadi kita cakap pasal passion kan. So some people dia pergi dia buat satu benda, dia nak mencari apa passion dia. Dia nak cari passion dia lah. Dia nak cari passion dia. Sometimes bila dia buat dia buat satu benda ni tapi benda ni tak berjaya. Lepas tu bila dia cari-cari bukan, dia rasa macam ini bukan passion dia. Lepas tu dia buat yang B. Buat B pula. Buat B. So bila buat B pun dia rasa macam bukan passion dia. Bukan passion dia lagi. Tak jumpa lagi lah. Tak jumpa lagi. So adakah kalau macam kita, macam mana kita nak tahu ini adalah passion pula. Passion kita. Ini adalah passion kita. Macam mana kita nak define? Okeylah. Kalau Asya cerita based on experience sendiri, orang lain kan. Tapi dia sendiri Asya boleh cakap,
Contohnya lah, sebelum ni kerja dekat bahagian financial juga. Okay. Tapi bagi financial ni, kerja dia very, orang kata harsh lah. Sebab apa, dia call orang, lepas tu keep follow up untuk make sure ada payment masuk. Okay, rasanya ada yang faham kerja apa tu. Alright. So kita ni sebenarnya untuk di sini lah, kita tahu kita suka apa tau sebenarnya. Sebab Asyik dari sekolah rendah dah tahu suka bercakap. Okay, alright. Suka bercakap sampai cikgu kata, jom pergi pidato. Okay, sekolah menengah aktif sukan lain pula. Tapi kita tahu kita minat bercakap. Okay, lepas tu dah habis sekolah menengah, masuk universiti, still lagi pidato, debat dan lain-lain lah. Okay, itu my passion. So orang yang buat benda A tak jumpa, B tak jumpa, C tak jumpa, teruskan sampai anda jumpa. Itu nasihat saya. Sebab apa? Bila dah jumpa apa, what is your passion, the true passion. So benda tu even though gagal banyak kali macam mana pun, kita akan buat juga. Sebab apa? Itu yang anda minat. Jangan stop cari your passion lah maksudnya. Teruskan, keep going, moving forward. Okay? Macam bagi motivasi pula kat sini. Tapi betul tak Asyik? I've been saying this. Dia ada setengah bila dia buat A, dia bila dia cari passion dia apa semua, dia rasa macam dia tak boleh nak pergi, lepas tu dia go for B for example. Lepas tu go for B pun tak boleh, C lagi, sampai bila dia buat D baru dia sukses dan boom meletup. Betul. Dan benda ni kadang-kadang along the way experience yang dia ambil tu sangat-sangat berguna. Betul. So experience dia untuk dia buat D tu adalah actually Tuhan tu dah bagi jalan kat dia, dia buat A, B, C untuk dia jadikan D. Betul. So saya nak recall back lah. Sebab kita dekat sini pun ada weekly booster. Saya ingat lagi apa yang Nas share minggu tu. Dia kata sharing daripada siapa nama dia? Steve Jobs. Steve Jobs. Saya memang sangat suka dengan Steve Jobs. So saya nak share je apa yang Nas share dengan kita orang sebelum ni. Nas share pasal Steve Jobs ni, dia kata connecting dot. So apa yang Nas kata tadi, dia buat A, B, C, D. So bila sampai D, dia jumpa dia punya true passion dan dia punya successful tu very wow. So dia akan tengok yang sebelum tu, backward. Sebenarnya connecting ni kita kena tengok backward. So dia tengok A, B, C, D, kenapa Allah mula-tiba hantar aku pergi kerja kat sini, berhenti kat sini, kerja tempat lain dan lain-lain. So pengalaman tu berharga. Sebab apa? Dia takkan dapat. Betul. Macam tu. Okay. In fact in my life sekalipun benda ini berlaku. Okay, kalau last time I pun in the financial punya financial. So bila I been in that financial, I bukan nak salahkan siapa-siapa, tapi bila I be in the that financial, so dari situ I belajar untuk bercakap. Okay. Belajar untuk confidentkan klien. Okay. So communication skill yang I belajar daripada situ along the way. So apa yang benda tu adalah I gunakan dekat sini. So along the way tu dia memanglah ada asam garam dia, memang ada pahit, sedih itu, ups and down. Ups and down tu memang ada. Asam garam kehidupan. Yes, tapi bila dah satu point you akan bila you connect balik all the dots, you akan tahu macam this is why Allah tunjukkan jalan macam ni. That's right. So Asyik nak cakap appreciate apa je yang kita buat masa ni. Dan mungkin akan datang benda tu akan berguna apa yang kita lakukan yang sekarang. Betul. Sebab kita tak pasti. Kita ada perancangan nak berjaya, tapi kenapa tak berjaya lagi? Jangan risau. Wait for your right timing, orang kata. Allah tu dia takkan memungkiri janji dia lah. Kalau dia kata this is your time, dia akan bagi. Alright? Just keep moving forward. Kita macam dalam forum pula sekarang kita macam dalam forum. Lindas Talk Show. Okay, so kita tengok siapa yang menonton dengan kita hari ini. Ahmad Isma, Ariana Zulaika, Akram Abu Bakar kata salam, zero terbaik, goal by. Abu Zabdan, Ahmad Izzah kata full margin ke bos. Arman Ayub, Jai Barbari, orang putih kot ni. Khairul Sadat, bukan. Jai Barbari bukan orang putih sebab tahu berbahasa Melayu. Cantik je Nazirah bertundur. Okay, thank you so much for Jai Barbari dan juga Hamka Idris. Okay, so berbalik kepada tadi. Tadi kita dah ceritakan.
So, tadi kita dah cerita sebab ataupun punca ni berlakunya benda ni. Okey, so bila dia ada punca, dia mesti ada kesan. Betul. Okey, kesan yang Nas sendiri hadapi dulu adalah stres. Bila kita dah buat kenapa tak sukses, kenapa tak boleh, kenapa macam ni, we are start question. Tapi alhamdulillah waktu tu I tak pernah nak salahkan orang-orang di sekeliling I. Okey. I keep rasa macam mesti Allah nak bagikan sesuatu. So hanya doakan yang terbaik. So waktu tu memang stres. Sebab apa? Sebab satu, kita tak capai apa yang kita nak. Betul. Betul tak? Kita dah work, I dah work so hard, kenapa tak dapat macam ni? Kenapa tak dapat benda ni? So kita akan question kenapa kita dah so kita buat contohnya kita ada strategi yang kita ikut strategi A, B, C sampai habis the last one. Tapi kenapa tak dapat result yang kita mahukan, iaitu sukses. Yes. So at the end of the day, kita rasa macam kita tak yakin. Yeah, so betul ke? Betul ke? Dia akan timbul rasa ragu-ragu lah. Tapi Asya pernah hadapi ke benda tu? kalau kesan kepada gagalnya, Asya suka relatekan dengan dulu suka join olahraga. Oh, okey. Okay. Olahraga ni dia hanya olahraga ni untuk acara yang kita menjawab dulu soalan Ariana siapa? ni. Sis tu trader, kenas. Sis ni. Sis ni ke? Mungkin admin kita boleh tunjukkan sikit siapa nama sis ni. Admin, mungkin boleh zoom sikit, ada nama. Okey. Oh, cepat je. Okey, tak apa, yang penting nampak zoom tu. Okey, alright. So, ini merupakan Asya. Okey, Asya merupakan Business Development Manager dekat Zero Market juga. So, boleh ceritakan sikit, adakah awak trader? Okey. Awak merupakan Business Development Manager di Zero Market. Menjawab kepada soalan Ariana. Okey, boleh sambung tadi. Okey. Kat mana dah? Sambung tadi cerita pasal olahraga. Nak cerita pasal kegagalan lah, kita nak cerita pasal kegagalan dulu. Jadi masa sekolah rendah dan menengah ni memang orang kata aktif sukan olahraga, iaitu acara balapan 100-200 meter. Dan Asya favourite acara 110 berpagar. Okey. Jadi ada satu yang membuatkan Asya ingat sampai sekarang. Okey, masuk sekolah rendah jaranglah menang 6-1. Ada lagi Chinese runner dan juga Indian runner. Okey, sebab dia orang gifted lah. Okey, itu tak apa. Dia masuk sekolah menengah. Okey, almost semua Malay yang compete untuk the acara 110 meter berpagar. Tapi Asya jarang dapat nombor 1 juga. Oh, okey. So fikir, kenapa kenapa selalu dapat nombor 2 dengan nombor 3? Training hard. Setiap petang turun pergi padang. Pagi berlari, petang berlari, weekend berlari. So maksudnya very dedicated athlete lah. Yes. Maksudnya betul-betul nak lah tu. Coach kata lari 100 meter dalam masa ni, semua lari, pergi buat fizikal, benda saya tak ingat buat. Jadi so sekarang ni macam terfikir, kenapa selalu dapat nombor 2 dengan nombor 3? Jarang sangat dapat nombor 1 tak? Emas tu jarang lah dalam genggaman. Jadi Asya tengok balik apa yang membuatkan Asya gagal dapat champion lah, maksudnya kita panggil champion. Dah pernah aim untuk olahragawati sekolah masa tu, tapi sebab emas tu tak cukup, so kita tak qualified untuk dinobatkan sebagai olahragawati. Jadi apa yang menyebabkan Asya gagal? So Asya keep looking back. Dia ni jaga pemakanan rupa-rupanya. So Asya ni kuat makan masa sekolah. Okey. Nak senyum-senyum. Masa sekolah kuat makan. Dia sama juga praktis, tapi yang membezakan dia punya cara pemakanan yang membezakan. So bila dia jaga cara pemakanan, so lainlah daripada kita yang makan je semua apa yang ada, so turun training. So sekarang ni maksudnya kalau kita nak pergi berlari lah, yang 100 meter 200 ni kurangkan makan. Dia kena minum glukos dan lain-lain lah. Itu dia punya kesan pada Asya. So waktu tu bila you dah ubah benda tu, so you dapat emas? Ada dapat emas 1. So rasa macam wow. Saya boleh Nas boleh relatekan something mengenai cerita Asya ni. Kadang-kadang kita dah buat sesuatu benda tu, buat tapi kita rasa macam tak dapat. Betul tak? Betul. So tapi kita nak benda yang lain. Faham tak? Kita selalu buat benda yang sama, kita dapat result yang sama, 2 dengan 3. Betul. Tapi tadi Asya kata Asya nak nombor 1. So apa yang membezakan Asya dengan dia adalah dia menjaga pemakanan. Selain itu sama je semua. Semua sama. So
I boleh relate kan. Setengah orang cakap macam you keep doing the same thing akan membuatkan result yang sama. Yang sama, betul. So kalau you nak result yang berbeza, you kena buat different things. Yes. So maksudnya kalau Asya ubah cara pemakanan, probability untuk dapat nombor 1 tu akan lebih tinggi lah. Ataupun tambah lagi, dia dah jaga cara pemakanan, mungkin dia selalu join juga kejohanan dekat lolos sekolah. So dia akan dapat experience. So bila dapat experience ni, dia jumpa orang yang baru, dapat tips yang baru. Macam mana nak lari, okey. Contohnya kalau nak lari laju ni 100 meter, cuba elakkan lambat sikit mula. Maksudnya bila berlaku je tembakan, terus sprint. Don't wait anymore. Sebab selalunya orang akan lambat je starting, dia akan lambat. Momentum tu. Yes, momentum. Thank you Nazira. Terima kasih Ashira. Okey. Teruskan. Okey Ashira. Momentum tu sangat penting. Bersama dengan kalau you nak sukses, you nak different result, you kena buat activity pun different. So benda tu sangat proven. Okey. Then I think that we can conclude already our topic today, which is dia kalau kita nak sukses ni, dia ada berbagai-bagai cara. Okey, macam-macam cara kita boleh buat. Tapi satu cara je jangan buat. Apa benda? Alasan. Yes. Nanti contohnya bila coach tanya, Syirah kenapa dapat nombor 2, nombor 3 je ni? Yelah dia lagi laju daripada saya. Dia lagi tinggi daripada saya, kaki dia panjang. Itu alasan yang paling, kalau atlet saya, yelah kaki dia panjang. Tak apalah, dia boleh lari laju sikit. Langkah dia besar. Tapi betul ke kalau kaki panjang boleh lari laju? Kalau dia macamnya dia tak bergantung kepada satu faktor je. Itu mungkin salah satu faktor, tapi yang membezakan ialah cara macam mana nak lari. Kalau kaki panjang pun tapi dia tak tahu macam mana nak utilize dia punya length kaki dia tu pun tak guna. Panjang je lah. Panjang je lah. Lagi macam biasa je lah. Tapi nak cakap je lah, selalunya Asya masa batch tu olahragawan dia rendah je. Lagi rendah ke? Tapi dia cerdas lah. Rendah ke? Cerdas lah. Guna squat lari. Squat lari macam tak percaya je. Okay, alright. Kita dah banyak lah ni. Okay. So, what we can conclude here is in whatever, dalam bidang apa pun sekalipun, satu, kita kena firm dengan apa yang kita nak. Kita kena fokus dan kita kena ada plan, ada target. So along the way, ups and down tu biasalah, normal lah. Kalau tak ada ups and down, macam mana you nak gain sesuatu. Macam tadi Asya kata, dia rupanya terlupa cara pemakanan. So daripada situ je menyebabkan dia terlupa benda tu, dan bila dia buat benda tu, dia dapat result yang sama. So alasan tu janganlah bagi. Okay, alright. Okay, so kita rehat sebentar dan kita akan kembali dengan segmen promo. Okay, welcome back. So kita akan dengan segmen promo Zero Market. Okay, kalau bulan lepas Asya, saya bangga sangat sebab klien saya dapat first prize. Oh ya ke? MacBook Air. Yes, Pro, MacBook Air Pro. Okay, betul. MacBook Air Pro. Dan minggu depan tak ada ke Borneo. Minggu sekali lagi klien saya akan datang untuk collect dekat office. So tahniah diucapkan kepada Tuan Syed nama dia. Okay, alright. So untuk bulan ini kita kembali dengan kontes
Okay. Skuter kan? Skuter. Ya, skuter. Okay. So, ingat 3 hadiah tersebut. Yamaha Waisuku. Nombor 2, Giant Mountain Bike. Okay. Dan nombor 3 ialah Xiaomi Electric Scooter. Dan semuanya mempunyai 2 roda. 2 roda. Sebab tu kita namakan promotion untuk March. March. 2 wheels draw. Yes. 2 wheels draw. Okay. Yes. Okay. So, itu saja untuk Nas Talk Show untuk minggu ini. Dan kita akan jumpa anda semua di Road Tour Borneo. Esok start di Tawau, Bintulu, Tawau Sandakan. Tawau Sandakan, salah. Tawau Sandakan, Kota Kinabalu. Betul. Okay. See you. Bye. Okay, bye.